Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Ahad 2 Julai. Kod etika ahli parlimen yang sedang dirangka antara agenda transformasi yang akan menambah baik cabang legislatif dalam pentadbiran negara. Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, kod etika tersebut mampu membentuk disiplin dan tingkah laku wakil rakyat semasa sesi persidangan. Dengar yang bising ni. Tegasnya, sebagai badan penggubal dasar tertinggi, ahli parlimen perlu berkaliber dan mencerminkan kepribadian dan tauladan yang baik ketika berhujah dan mengangkat isu rakyat. Tan Sri Wan Junaidi berpendapat tugas ahli parlimen bukannya bergaduh dan menggunakan bahasa yang melampau semasa berbahas kerana ia boleh mengundang persepsi tidak baik daripada masyarakat. Jika telah dilaksanakan kelak, kod etika itu boleh juga diguna pakai oleh Dewan Undangan Negeri. Beberapa negara telah menggunakan kod etika dalam parlimen termasuk New Zealand, Kanada dan India. Itulah wujudnya parliamentary language, bahasa-bahasa yang halus dan manis, bagus. Tapi sekarang monyet keluar, babi keluar, macam-macam benda yang tak boleh disebut pun disebut dalam parlimen. Jadi ada model apa kita nak tunjuk, role model apa kita nak tunjuk dengan masyarakat ni kan, khusus anak-anak kita. Beliau juga akan menumpukan kepada pelaksanaan pengenalan semula Akta Pentadbiran Parlimen, menggubal atau meminda Akta Majlis Parlimen Keurungan Keistimewaan dan Kuasa 1952 serta meminda peraturan Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ia bagi memperkasakan peranan jawatan kuasa di Parlimen. Tan Sri Wan Junaidi berkata demikian pada sidang media di Kuching. Jabatan Pendaftaran Negara JPN Limbang perlu dibekalkan mesin pencetakan kad pengenalan MyCard di cawangan itu bagi mempercepat proses permohonan baharu dan memperbaharui MyCard. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata, walaupun permohonan boleh membuat permohonan di JPN Limbang, namun tempoh sekurang-kurangnya 2 minggu diambil untuk menyiapkan MyCard berikutan pencetakannya dibuat di JPN Miri. Saya difahamkan Miri, Sibu, Serikir, Kuching, Bintulu semua ada mesin sendiri. Jadi saya di sini memang memintalah, memohon dan saya insya-Allah akan berjumpa dengan Menteri Dalam Negeri sendirilah. Sebab sudah beberapa kali yang sebenarnya dari dulu disuarakan untuk memohon supaya mesin di Limbang, mesin cetak IC ada di Limbang. Mereka dah minta berkali-kali dah apabila membuat IC baru atau menukar IC, pembaharuan dan sebagainya yang rosak dan sebagainya supaya dapat dibuat teruslah ya di Limbang ini. Jadi jangan kita salah faham bahawa tak boleh buat. Boleh buat, semua buat di Limbang. Pencetakan saja tidak dibuat di Limbang. Dan MyKit memang saya difahamkan ditangguhkan dulu sebab ada berkaitan hal dengan technical chip. Beliau menyatakan demikian kepada media pada majlis perasmian kursus asas Siri 1 Angkatan Pertahanan Awam APM di Pejabat APM Limbang. Dalam pada itu, Datuk Hasbi yang juga ahli Parlimen Limbang mahu aset dan kelengkapan APM Limbang ditambah bagi melengkapkan keperluannya dalam operasi pemantauan dan penyelamatan. Ini termasuk penambahan sebuah lori dan sebuah lagi kenderaan pacuan 4 roda. Pada masa sama berharap segala aset yang mengalami kerosakan dibaiki secepatnya. Beliau turut mengumumkan sumbangan berjumlah RM10,000 kepada APM Limbang. Mengenai kursus tersebut, Pegawai Pertahanan Awam Daerah Limbang, Lieutenant Pertahanan Awam Mirwan Shah Masri menyifatkan ia penting sebagai pendedahan kepada anggota yang baru menyertai pasukan itu. Nasihat saya untuk peserta kursus, anda dah masuk kursus asas, saya minta dan mohon untuk terus kekal aktif dan lebih aktiflah sebab lepas kursus asas bukan saja pengakhiran di situ, malahan ianya akan ada latihan pasukan setiap bulan untuk memantapkan lagi kemahiran dan lanjutan. Dan tuan-tuan dan perempuan juga akan boleh dihantar kursus di Kuching dan Semenanjung untuk memantapkan lagi ilmu pertahanan awam. Berasal dari Kampung Buang Abai, Siti Nur Balkis Wahab, 19 tahun, menyertai APM berikutan minatnya dalam pasukan itu. Saya ingin menyertai APM ni, Angkatan Pertahanan Awam ni, sebab saya memang meminati kejayaan ni lah.
Lagipun anggota pertahanan awam ni memang satu badan yang berdisiplin dan membantu ramai orang lain yang dalam kesusahan. Pernah berkhidmat sebagai anggota bomba sukarelawan selama 9 tahun, Afendi Amit, 48 tahun, berasal dari Kampung Belading, menyifatkan umur bukan penghalang untuknya meneruskan minat dalam khidmat sukarela. Saya berminat dengan hati rela saya sendiri mengikuti APM lah. Dari fizikal dan mental saya berpuas hatilah dengan kesihatan badan. Seramai 51 sukarelawan APM terdiri 42 anggota lelaki dan 9 wanita terlibat dalam kursus yang diadakan selama 2 hari itu. Bergerak secara solo basker, Idrus Aman muncul juara Tok Baskers Challenge 2023 pada pertandingan peringkat akhir yang diadakan di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching malam tadi. Idrus mengalahkan 4 kumpulan basker yang seorang lagi peserta solo membolehkannya membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000. Naib Johan dimenangi Man Kids Basker dari Kuching dan tempat ketiga KJ Baskers dari Simunjan. Masing-masing menerima hadiah wang tunai RM7,000 dan RM5,000 beserta piala dan sijil penyertaan. Hadiah disampaikan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. I'm very happy, I'm very bersyukur, tapi terkejutlah sebab yang lainnya bagus sangat. Kami happy lah. Julung kali diadakan Tok Basker Challenge 2023 merupakan program terbitan RTM Sarawak dengan kerjasama kerajaan negeri. 3 bot nelayan tempatan ditahan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Bintulu Khamis lalu disyaki melanggar syarat sah lesen dengan melakukan aktiviti perikanan di luar kawasan dibenarkan. Bot berkenaan ditahan pada jarak 5.6 batu nautika dari pantai Mukah. Pengarah Zon Maritim Bintulu, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar bin Saad berkata, tangkapan dibuat susulan aduan nelayan setempat mengenai bot nelayan tempatan yang menceroboh kawasan pesisir pantai. Ketiga-tiga bot ditahan ketika sedang menunda pukat dan melakukan aktiviti penangkapan ikan. Hasil pemeriksaan mendapati ketiga-tiga bot dikendalikan 17 kru dengan 4 daripada mereka merupakan warga negara Indonesia berumur antara 19 ke 62 tahun. Maritim Malaysia turut menyita bot, peralatan menangkap ikan jenis pukat tunda beserta 1.5 tan ikan campur. Kesemua kru termasuk tekong beserta bot ditahan dan diiring ke Pusat Tahanan Visel Zon Maritim Bintulu untuk siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 8B Akta Perikanan 1985 dan boleh dikenakan kompaun daripada Jabatan Perikanan Malaysia. Kru warga asing yang ditahan akan disiasat di bawah Akta Imigresen 1959-63. Seramai 200 penerima di Miri menerima agihan daging korban sebenar perayaan Hari Raya Aidiladha. Mereka terdiri daripada ibu tunggal, fakir miskin dan golongan yang memerlukan. Ahli Majlis Bandaraya Miri, Kaunselor Jeffrey Pang yang mewakili Menteri Pengangkutan Sarawak berkata, ibadah korban satu landasan yang sesuai dalam menyemai sikap prihatin masyarakat. Jelas beliau, sikap seperti itu harus diteruskan dari semasa ke semasa dan tidak hanya dilakukan pada hari perayaan, sebaliknya perlu menjadi amalan semua pihak. Program tersebut anjuran Jawatankuasa Pengurusan Masjid An-Naim Lutong bersama Lembaga Amanah Kebajikan Islam Lutong, Pengurusan Jenazah Tanah Perkuburan Lutong dan Lembaga Kebajikan Anak-anak Yatim Sarawak Peryatim Miri. Seramai 130. Sementara itu di Lundu, 10 ekor lembu dikorbankan pada majlis ibadah korban bagi Zon Lundu, Sempadi dan Sematan. Lembu tersebut sumbangan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri yang juga Ahli Parlimen Sentubong. Turut menyumbang Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu, Azizul Anwar Adenan, Lembaga Amanah Kebajikan Islam Lundu dan Yayasan Jasnan. Seramai 622 asnaf dari 3 kawasan tersebut menerima agihan daging korban yang disampaikan sendiri Datuk Seri Nancy bersama Azizul. Trinikan Sarawak Sdn Berhad, operator tapak pengurusan sampah bersepadu Kuching, memberi jaminan pihaknya dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia sedang berusaha keras untuk mengawal api di tapak tersebut daripada terus merebak. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan
Triniken Stephen Chin menerusi kenyataan media memaklumkan ini termasuk meminimal semua risiko dengan kadar yang cepat. Syarikat tersebut juga bekerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar bagi memantau tahap udara selain Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar bagi menyediakan perkembangan terkini situasi kejadian serta memastikan kejadian serupa diminimumkan pada masa hadapan. Sebahagian tapak pelupusan sanitari di fasiliti syarikat itu yang terletak di Mambung, Padawan terbakar awal pagi semalam dan api berjaya dikawal pasukan kecemasan syarikat bersama bombas hiburan. Bagaimanapun, pada pagi ini, kejadian kebakaran telah berulang dan merebak dengan cepat berikutan faktor cuaca panas dan angin kencang selain operasi pemadaman menjadi agak sukar berikutan tekanan air rendah. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Ahad 2 Julai. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Salam Malaysia Madani.